Selamat dan salam biru warna kepada doktor dan rakan sekalian. Nama saya Fong Hawing, nombor matrik 279987. Hari ini, kumpulan saya akan bincang tentang tajuk pencemaran udara di Malaysia. Saya akan memperkenalkan apa itu pencemaran udara. Pencemaran udara boleh dikatakan antara pencemaran yang memberi impak yang paling besar kepada alam sekitar. Disebabkan oleh pencemaran udara terjadinya fenomena pemanasan global yang mengakibatkan berlakunya bencana alam yang mengancam bumi kita. Pencemaran udara ini menjadi tumpuan sedunia bagi menangani dan mengambil langkah pengawalan supaya tahap pencemaran dapat dikawal. Pencemaran udara boleh diklasifikasi kepada dua bahagian, iaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer merujuk kepada pencemaran yang dihasilkan sulfur monoksida dan karbon monoksida hasil daripada pembakaran tidak lengkap yang menyebabkan zarah-zarah halus terampai di udara. Kebanyakan pencemaran ini dilepaskan melalui egzos kenderaan industri yang melepaskan asap atau bahan pencemar dan pembakaran arang batu yang tidak terkawal. Manakala pencemaran sekunder pula adalah tindak balas sulfur dioksida yang bergabung dan membentuk dengan gas-gas yang tidak diperlukan oleh benda hidup seperti gabungan sulfur dioksida, sulfur monoksida dan wap air akan menghasilkan oksid sulfurik. Seterusnya, kita akan membincangkan punca-punca yang menyebabkan pencemaran udara. Pembakaran terbuka adalah satu punca yang menyebabkan pencemaran udara. Pembakaran terbuka sering berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di hutan simpan. Akibatnya, partikel jelaga yang boleh diterbang ke jarak jauh oleh angin telah dihasilkan. Situasi tersebut akan menyebabkan keadaan jerebu berlaku di sekeliling tempat. Apabila keadaan jerebu menjadi lebih serius pada musim panas, akan menyumbang kepada masalah terhadap manusia dan hidupan lain dari segi kesihatan dan mengurangkan jarak penglihatan. Contohnya, pembakaran terbuka yang berlaku di negara jiran Sumatera. Asap yang dihasilkan daripada pembakaran ini telah meliputi negeri pantai barat dan menyebabkan keadaan semakin teruk. Seterusnya, punca-punca yang menyebabkan pencemaran udara ialah pembakaran bahan api. Pertambahan kenderaan yang bergerak di jalan raya akan menyebabkan asap yang dilepaskan ke udara melalui egzos kereta juga turut bertambah. Sekiranya kenderaan yang digunakan tidak diselenggara dengan baik, kenderaan tersebut akan mengeluarkan asap yang berlebihan. Asap yang mengandungi gas-gas beracun seperti karbon monoksida telah menggugat keseimbangan komposisi udara dan menimbulkan lebih banyak kerosakan. Proses urbanisasi akan menyebabkan pencemaran udara berlaku. Proses urbanisasi menyebabkan kawasan hutan digondol untuk melakukan pembangunan. Hal ini dilakukan kerana populasi penduduk semakin bertambah, kuantiti diminta terhadap kawasan perumahan dan peluang pekerjaan semakin meningkat. Apabila pertambahan peluang pekerjaan akan membawa kepada perpindahan penduduk dari kawasan desa kepada kawasan bandar. Akhirnya, pertambahan perindustrian juga akan menyebabkan pencemaran udara. Perkembangan ekonomi dunia bergantung kepada industri-industri yang menghasilkan barang yang diekspor atau untuk aktiviti perniagaan domestik. Ini telah menambah buruk keadaan pencemaran udara. Kilang-kilang akan melepaskan gas-gas yang beracun seperti nitrogen, sulfur dioksida dan karbon dioksida telah membawa kesan sampingan kepada kehidupan alam sekitar. Manakala habuk-habuk yang dilepaskan juga akan mengakibatkan sesak nafas manusia. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazri Muhammad Nawi, nombor matrik 270331. Hari ini saya akan menjelaskan kesan-kesan yang disebabkan oleh pencemaran udara. Kesan yang paling utama dan paling jelas yang dapat dilihat adalah menjejaskan kesihatan manusia. Hal ini merujuk kepada sistem pernafasan manusia. Sebagaimana yang kita tahu, manusia memerlukan oksigen untuk proses respirasi. Apabila udara sekeliling tercemar dengan adanya gas-gas beracun seperti karbon monoksida, secara tidak langsung akan meracuni manusia ketika melakukan proses respirasi.
Hal ini akan menyebabkan oksigen yang diterima bercampur dengan gas-gas beracun yang akan melambatkan tindak balas manusia dan juga akan menjejaskan fungsi paru-paru. Kesan pencemaran udara yang seterusnya adalah penipisan lapisan ozon. Hal ini berlaku apabila gas klorofluorkarbon ataupun CFC yang dibebaskan daripada barangan elektronik seperti peti sejuk, penhawa dingin dan sebagainya akan menyebabkan lapisan ozon semakin menipis. Lapisan ozon yang berfungsi untuk menghalang bumi daripada menerima secara terus cahaya daripada matahari. Oleh itu, penipisan lapisan ozon akan menyebabkan pemanasan global berlaku kerana haba daripada sinaran matahari akan terus masuk ke bumi tanpa ada penghalang yang boleh mengakibatkan kanser kulit terhadap manusia. Di samping itu, pancaran matahari juga akan meningkatkan proses pencairan ais di bahagian kutub bumi yang boleh membawa kepada ketidakstabilan ekosistem bumi. Kesan pencemaran udara yang terakhir adalah berlakunya hujan asid. Hujan asid berlaku disebabkan oleh penggabungan gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan air hujan dan seterusnya menjadi asid sulfurik dan asid nitrik. Asid ini akan terkumpul di dalam awan dan akan turun bersama air hujan yang dikenali sebagai hujan asid. Hal ini akan menyebabkan hidupan air dan tumbuh-tumbuhan akan mati serta mengurangkan kualiti dan kesuburan tanah. Seterusnya, saya ingin memberi ruang dan masa kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya untuk membentangkan poin kami yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua. Sekarang saya akan membincangkan cadangan untuk menyelesaikan masalah pencemaran udara. Terutamanya menjalankan program kita semula. Udara yang tercemar akibat pembakaran terbuka yang dilakukan oleh penduduk di sekitar taman perumahan boleh diatasi dengan menggalakkan mereka menjual barang-barang yang boleh dikita semula kepada peniaga barang terpakai. Di antara barang yang boleh dikita semula ialah surat khabar, majalah lama, kertas terpakai dan kotak kertas. Barang-barang ini boleh diproses semula untuk menghasilkan kertas baru. Kita semula adalah amalan mudah dan tidak memerlukan masa yang lama dapat mengurangkan penggunaan sumber baharu untuk dijadikan bahan baharu. Kedua, menghijaukan kawasan. Penanam pokok seperti pokok buah-buahan di persekitaran taman perumahan dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu. Selain itu, kandungan karbon dioksida dalam udara dapat dikurangkan dan meningkatkan kandungan gas oksigen. Contohnya, Dasar Teknologi Hijau Negara dilancarkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak pada Julai tahun 2009 dan menekankan aspek pemacuan pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan mampan. Pembangunan mampan hendaklah memenuhi keperluan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan keperluan generasi akan datang. Ketiga, memperkenalkan pendidikan alam sekitar. Selain pihak sekolah hendaklah memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada pelajar dalam institusi pembelajaran. Pendidikan alam sekitar melibatkan berbagai aspek yang menjurus ke arah penekalan alam yang sejahtera. Satu kurikulum yang khusus perlu digubah agar pendedakan yang sistematik dapat dilaksanakan. Kurikulum ini boleh diselipkan dalam mana-mana mata pelajaran lain dan boleh dijadikan mata pelajaran khusus. Dengan ini, dapat menyemaikan kesetaraan lebih berkesan. Kesimpulannya, pencemaran udara yang berterusan mampu memusnahkan alam sekitar di mana ia boleh menyebabkan bencana yang besar. Manusia kini hanya tahu untuk mengejak keselesaan hidup, akan tetapi kita bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar supaya sumber alam boleh diwarisi untuk generasi akan datang. Akhir kata, hargailah alam sekitar yang memberi sumber untuk kita. Tidak patut kita memusnahkannya.